Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, apa khabar? Semua pagi ini sihat? Alhamdulillah. Kak Som panas ke? Oh, cik panas ya cik? Buka nombor 1 boleh? Tak apa buka nombor 1 ya? Minta maaf lah. Saya tipis. Oh nak ambil ni? Tak boleh lah. Kalau ambil Kak Som punya lemak, jadi lain. Tak cantik. Nanti je lain. Gurau je lah Okey. Baik, Alhamdulillah hari ini kita bertemu sekali lagi untuk menyambung perbincangan kitab kita pada pagi ini. Dan kita akan masuk pada perbincangan hadis kita yang keberapa? Yang ketiga. Okey, iaitu bab kita yang ketiga di muka surat yang ke-17. Jadi pada pagi ini kita akan membincangkan tentang keutamaan wuduk. Ya, keutamaan wuduk maksudnya kelebihan mereka yang berwuduk. Jadi di sini ada sebuah hadis yang diceritakan oleh Nu'aim Al-Mujmir. Kita baca satu-satu dulu Sempat tak ni? Banyak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan wuduk dan orang-orang yang bercahaya pada wajah, tangan dan kaki kerana bekas-bekas wuduk. Babu fadlil wudu'i wal ghurrul muhajjaluna min atharil wudu'i. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddathana Yahya bin Bukair qala haddathana al-Layth an Khalid an Sa'id bin Abi Hilal an Nu'aym al-Mujmiri qala رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. Maksudnya, Yahya ibn Bukair meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Al-Layth meriwayatkan kepada kami dari Khalid, dari Sa'id bin Abi Hilal, dari Nu'aim Al-Mujmir, dia berkata, aku naik ke atap masjid bersama Abu Hurairah, lalu dia berwuduk dan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat nanti dalam keadaan bercahaya pada wajah, tangan dan kaki kerana bekas-bekas air wuduk. Siapa saja dari kamu yang boleh memperluaskan cahayanya, maka lakukanlah. Okey, jadi hadisnya berbunyi sedemikian ya. Inna ummati yuda'auna yawmal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu'i faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat nanti dalam keadaan bercahaya pada wajah, tangan dan kaki kerana bekas-bekas air wuduknya. Siapa saja dari kamu yang boleh memperluaskan cahayanya, maka lakukanlah. Kita lihat terus kepada syarah judul bab kita ya pada pagi ini, iaitu Babu Fadlil Wudu'i.
wal ghurrul muhajjaluna. Maksudnya, bab keutamaan wuduk dan orang-orang yang bercahaya kerana bekas wuduk. Demikian yang tercantum dalam majoriti riwayat. Jadi kebanyakan riwayat menyebutkan bahawa topik ini ialah menceritakan tentang kelebihan seseorang bila dia berwuduk, iaitu melalui bekas wuduknya itu kan akan menjadikan dirinya orang yang bercahaya di hari kiamat. Baik, di sini kita ada lafaz wal ghurrul muhajjalun. Lafaz ini dibaca dengan marfu' dalam redaksi hikayatnya, seperti yang disebutkan dalam sebahagian jalur hadis. Maknanya perkataan ataupun lafaz yang terdapat pada topik kita ini ada juga hadisnya. Okey, ada hadisnya, iaitu bagaimana bunyi hadisnya, antumul ghurrul muhajjalun. Kalian adalah orang-orang yang bercahaya. Hadisnya riwayat Imam Muslim. Jadi di sini Imam Al-Bukhari dia letakkan juga di samping terdapat hadisnya, dia letakkan juga menjadi topik kepada bab yang ketiga. Baik, saya tak nak baca yang perenggan di bawah itu, kita terus pergi kepada syarah hadisnya. Di sini kita ada perkataan an Khalidin. Dari Khalid, siapa Khalid di situ? Di sini dijelaskan kepada kita, dia ialah Ibnu Yazid Al-Iskandarani, seorang ahli fiqh yang terpercaya, dan riwayatnya dari Sa'id bin Abi Hilal, termasuk riwayat Aqran. Dan kita juga di sini ada seorang perawi bernama Nu'aim Al-Mujmir. Di situ berlaku khilaf tentang siapakah Nu'aim Al-Mujmir. Kalau dilihat pada penerangan yang diberikan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya ini diterangkan siapa Nu'aim Ibn Al-Mujmir. Dia kata dia adalah Ibnu Abdillah Al-Madani, anak kepada Abdullah Al-Madani. Itu maksudnya. Okey? Anak kepada Abdullah Al-Madani. Dia kata Nu'aim Al-Mujmir dan ayahnya disebut sebagai Al-Madani. Al-Madani ni biasanya bila kita kata ataupun kita letak kita sandarkan nama istilah Al-Madani ni pada seseorang, kita lihat dia sebagai seorang penduduk Madinah lah, begitu. Jadi dijelaskan kenapa nama Al-Madani ini disandarkan kepada dia dan ayahnya. Dia kata kerana mereka pernah bertugas mengasapi Masjid Nabawi dengan wewangian. Okay? Jadi dijelaskan bahawa ada kerja dia, mereka berdua ni, anak dan ayah ini kan, iaitu dia bekerja asapkan masjid dengan wewangian lah, wangi-wangian begitu kan, di Masjid Nabawi. Dan sebahagian ulama mengklaim, maksudnya mereka mendakwa bahawa Abdullah disebut demikian kerana memang berasal dari Madinah, bukan kerana pekerjaan dia. Jadi ada sebahagian ulama hadis yang mengatakan memang dia orang Madinah, bukan sebab kerana pekerjaan dia di Masjid Nabawi itu. Okay, so ini kita kata perbezaan pendapat lah di kalangan para ulama berkenaan dengan biodata Nu'aim Al-Mujmir dan ayahnya. Sementara anaknya disebut demikian secara majazi kerana ikut kepada ayahnya lah, begitu. Namun pendapat ini dikata perlu dikoreksi. Ibrahim Al-Harbi menegaskan bahawa Nu'aim memang pernah menjalankan tugas itu di Masjid Nabawi. Okay, jadi ada yang kata memang Nu'aim ni dia kerja sebagai orang yang mengasapkan Masjid Nabawi dengan wewangian tadi. Jadi tak salah kalau nak disandarkan nama Al-Madani itu tadi kepada dia. Kerana dia ada dua kemungkinan di sini. Satu kemungkinan memang dia penduduk asal Madinah. Kedua memang kerana pekerjaannya. Jadi antara dua itulah ya. Baik, seterusnya kita lihat kepada perkataan yang berikutnya. Di situ kita ada perkataan apa? Raqitu. Raqitu maksudnya ialah aku naik. Dia naik ke mana tadi?
Tadi dia naik ke mana? Atap. Atap masjid. Kita naik atap masjid. Bumbung. Jangan. Boleh naik ke bumbung masjid Yusof Ishak ni? Kita boleh naik atas kan? Pekerja boleh lah. Oh, pekerja boleh. Kita tak boleh lah ya. Okey. Tapi boleh naik ya? Boleh. Okey, baik. Terus kita lihat di sini ya. Perkataan raqi itu, aku naik, dibaca dengan memfathahkan huruf ra dan mengkasrahkan huruf qaf. Jadi raqitu, maksudnya begitu. Artinya aku naik. Samalah juga maknanya. Aku naik di situ. Kita ada juga perkataan fatawadda'a. Fatawadda'a maksudnya maka berwuduk. Jadi tadi kisahnya di sini Nuaim Al-Mujmir yang tugasnya dia mengasapkan masjid kan. Jadi di situ ada Abu Hurairah. Dia ikut Abu Hurairah naik atas Masjid Nabawi pada masa itulah. Jadi dia nampak Abu Hurairah dia berwuduk di atas tu. Kemudian Abu Hurairah setelah dia berwuduk itu, kalau dilihat pada riwayat Imam Muslim ditunjukkan kepada kita lah ataupun dijelaskan kepada kita bagaimana Abu Hurairah berwuduk ya di atas masjid tu. Jadi setelah dia berwuduk ni, dia pun cakap tentang keutamaan orang yang berwuduk. Ya, sebab itu dijelaskan kepada kita bila Abu Hurairah berwuduk kan di situ fatawadda'a maka berwuduk. Demikian yang diriwayatkan oleh majoriti perawi. Di dalam riwayat Al-Kushmihani tertulis yauman sebagai ganti fatawadda'a. Jadi Al-Kushmihani ketika dia meriwayatkan hadis ini, dia tak letak perkataan fatawadda'a. Dia tulis yauman dalam riwayat dia. Jadi di sini apa kata Imam Ibn Hajar? Dia kata itu adalah kesalahan daripada sudut penulisan. Sebab majoriti perawi ketika meriwayatkan hadis ini, mereka menggunakan perkataan fatawadda'a. Tidak ada yang menggunakan perkataan yauman. Ya? Baik, seterusnya. Al-Ismaili dan perawi yang lain meriwayatkan dari jalur yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dengan lafaz tawadda'a. Huruf fa tak ada. Okey, kalau dalam kitab kita fatawadda'a. Tapi ada juga yang meriwayatkan dengan perkataan tawadda'a sahaja. Seterusnya, demikian ya, Al-Ismaili menambahkan. Jadi kita ada di situ dalam riwayat Al-Ismaili penambahan lafaz yang menjelaskan bagaimana Abu Hurairah dia berwuduk pada masa itu. Jadi di sini dijelaskan kepada kita faghasala wajhahu wa yadayhi farafa'a fi adudaihi. Beliau membasuh wajah, kedua tangan hingga ke kedua lengannya. Dari mana sampai mana tu? Mula-mula basuh wajah kan? Okey, sekarang dia kata kedua tangan sampai ke mana? Lengan. Lengan mana? Okey, good. Lengan sini. Semua tunjuk maknanya tak ada hilaf. Ada sini. Okey, semua sini. Okey, baik. Seterusnya, wa ghasala rijlaihi farafa'a fi saqaihi. Lalu beliau membasuh kedua kaki sampai kedua betisnya. Tinggi sikit. Daripada buku lali dia lebih kepada naik atas sikit sampai ke betis. Betis di mana? Betis yang gemuk. Allahu Akbar. Apa jawapan? Saya tanya betis mana? Betis yang gemuk, dia kata. Yang atas sikit. Comel jawapannya. Okeylah, apa-apa pun yang tahu dah. Okey, lalu beliau membasuh kedua kaki sampai ke kedua betisnya. Baik, demikian pula dalam riwayat Imam Muslim. Okey, Imam Muslim juga meriwayatkan dengan hal yang sedemikianlah, ditunjukkan bahawa bagaimana cara Abu Hurairah berwuduk ya pada masa itu. Kemudian mana ni? Dari jalur Amr bin Al-Harith dari Sa'id bin Abi Hilal dengan lafaz yang semakna. Dan dari jalur Umarah bin Ghaziyah dari Nuaim. Dia bahkan menambahkan
Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, "Hakadha ra'aitu Rasulullah yatawadda." Jadi Abu Hurairah kata kepada Nuaim itu, macam nilah Nabi berwuduk. Dia kata gitu kepada Nuaim yang melihat cara dia berwuduk tadi. Jadi kata, demikianlah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk. Ini menegaskan hadis tersebut diriwayatkan secara marfu'. Kenapa dia kata secara marfu'? Sebab sampai kepada Nabi. Dia nampak Nabi SAW lakukan. Jadi di situ dia pun kata, inilah sebagaimana yang Nabi SAW laksanakan. Jadi para perawi ataupun lebih mudah kata para ulama menyatakan bahawa hadis ini sampai kepada Nabi kerana Nabi yang lakukan, itulah juga yang disebut oleh Abu Hurairah. Jadi dia kata, dan juga bantahan terhadap orang yang mengklaim, yang mendakwa bahawa hal itu merupakan pendapat pribadi Abu Hurairah. Jadi ada orang kata, apa yang Abu Hurairah buat ini dan apa yang Abu Hurairah sampaikan dalam hadis ini, itu adalah pendapat dia. Bukan daripada Nabi. Ada juga dakwaan yang mengatakan sedemikian. Jadi di sini, bila kita dapati dalam riwayat-riwayat yang lain menunjukkan bahawa hadis ini memang marfu' sampai kepada Nabi. Jadi jelas itu bukan pendapat Abu Hurairah. Sebab dia memang sendiri nampak apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Baik, seterusnya kita lihat di situ. Justru ini adalah riwayat Abu Hurairah sekaligus merupakan pendapat beliau juga. Kemudian dikatakan bahawa perkataan ummati, baik, kita ada di sini perkataan ummati, maknanya ini dah masuk pada hadisnya ya. Tadi hadisnya berbunyi apa? Inna ummati. Baik, ummati maksudnya ialah umatku, iaitu ummatul ijabah. Mereka adalah kaum muslimin. Kadang-kadang pula digunakan dengan kata ummatu Muhammad. Kadang-kadang ada riwayat yang guna perkataan umat Muhammad, yang maksudnya adalah umat dakwah. Namun bukan makna kedua ini yang dimaksud di sini. Bukan maksud umat dakwah. Okey, apa beza antara umat ijabah dan umat dakwah? Sekarang ni ada dua pendapat. Okey. Satu kata, maksud ummati dalam ungkapan kata Nabi SAW di sini dimaksudkan dengan ummatul ijabah. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan maksudnya ialah umat dakwah. Dan dalam perbincangan ini dikatakan bahawa makna bukan makna yang kedua. Maknanya bukan makna umat dakwah. Yang dikehendaki dalam maksud hadis Nabi SAW di sini ialah umat ijabah. Persoalan saya, apakah perbezaan antara kedua-duanya? Umat dakwah dan umat ijabah. Ada siapa yang tahu? Pernah dengar? Tak pernah dengar. Ada sesiapa yang pernah dengar? Masyita pernah dengar Masyita? Tak pernah dengar juga. Tak pernah dengar juga. Yang duduk di belakang ada pernah dengar? Tak pernah juga. Oh, first time dengar ya? Oh, alamak, ini berat sikit kalau first time dengar ni. Cerita panjang pula ya. Okey, kita ringkaskan perbincangan kita. Umat Nabi SAW, secara umumnya kita kata, bila Nabi SAW diutuskan menjadi Nabi dan Rasul, bermula pada zamannya hingga ke hari ini, semua kita adalah umat Nabi SAW. Tidak kira sama ada dia Muslim ataupun non-Muslim. Okey? Semua, secara umum. Manusia secara umum. Semuanya adalah umat Nabi SAW. Kerana kita adalah hidup pada zaman yang mana diutuskan Nabi SAW. Begitu. Kalau yang hidup pada zaman Nabi Ibrahim, kita panggil dia umat Nabi Ibrahim lah. Okey? Kalau Nabi Isa, umat Nabi Isa. Baik, sebab tu nanti di hari kiamat kita akan dikumpulkan bersama dengan para Nabi kita. Begitu. Jadi Nabi Musa dia ada followers, dia pengikutlah umat dia. Kan? Nabi SAW, kita lah sebagai
umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam keumuman kita semua ni, tadi kan yang saya kata, yang Islam, yang tak Islam semua, ya, menurut kepada kefahaman agama kita, kita semua adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam keumuman itu dibahagikan kepada dua. Ummatul ijabah, ummatul da'wah. Ummatul ijabah di sini maksudnya lah kita yang sudah sedia menerima apa yang Nabi bawa. Ya, yang sudah sedia menerima apa yang Nabi bawa. Maksudnya kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada semua yang dibawa dalam dakwah Nabi SAW dan kita praktikkan apa yang ada dalam agama kita. Dan sampai ke akhir zaman nanti kita akan ikut Nabi SAW. Ini dipanggil sebagai ummatul ijabah. Tetapi kalau ummatul dakwah, umat dakwah ni maknanya dia tak terima lagi. Yang masih lagi ada yang kita perlu dakwah untuk dia terima agama Islam. Begitu keadaannya. Okey, dapat beza ya? Umatul dakwah yang mana belum lagi terima dakwah Nabi. Okey, belum lagi terima dakwah Nabi, belum lagi menerima Islam dan mereka terus memerlukan kepada usaha dakwah untuk didakwahkan. Begitu. Tapi kalau ummatul ijabah yang nak dimaksudkan dalam hadis ini kan, sebab tadi dia kata yang kita nak ialah perkataan ummatul ijabah tadi. Kenapa kita mengambil pendapat yang pertama, iaitu ummatul ijabah? Sebab dia sudah sedia menerima. Okey, kita sudah sedia menerima. Jadi lebih tepatnya kita semua di sini dipanggil sebagai ummatul ijabah. Yang sudah sedia Islam, menerima agama, kita mempraktikkan agama, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, sampailah nanti kita dibangkitkan di hari kiamat. Begitu keadaannya. Jadi kita adalah ummatul ijabah. Namun kita tak nafikan ada ummatul dakwah yang belum lagi menerima, yang mana dia terbuka luas untuk terus-terusan menerima dakwah, ya, tentang agama Islam. Baik, jadi yang dimaksudkan di sini ialah yang pertama tadi, mereka yang mendapatkan keutamaan berwuduk itu tadi ialah ummatul ijabah. Jelas ya? Sebab tak mungkinlah ummatul dakwah yang mendapat keutamaan wuduk tadi. Kerana yang berwuduk pastinya ummatul ijabah yang sudah menerima Islam, yang solat, mempraktikkan agama, pasti. Mereka adalah ummatul ijabah yang selayaknya mendapat keutamaan ini. Iaitu mana tadi Nabi kata? Wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya kerana bekas-bekas wuduk tersebut. Jadi kalau ummatul dakwah, boleh ke? Tak kenalah ya, tak kena keadaannya. Sebab tu di sini Imam Ibn Hajar Al-Asqalani kata apa? Bukan makna kedua ini yang dimaksudkan di sini. Yang kita nak ambil ialah maksud yang pertama, iaitu ummatul ijabah. Okey, baik, terus. Seterusnya kita ada perkataan yuda'auna. Ya, perkataan yuda'auna di situ maksudnya ialah dipanggil. Dengan mendammahkan huruf awalnya, artinya mereka dipanggil atau nama mereka disebut. Jadi tadi Nabi kata apa? Inna ummati yuda'auna yaumal qiyamah. Itu ada di kalangan umat aku nanti. Kita pun dah jelaskan tadi, ummatul ijabah lah ya, iaitu mereka di kalangan umat Nabi yang sedia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sampai ke akhir zaman nanti. Mereka ini akan dipanggil. Jadi maksudnya mereka dipanggil, mungkin di situ ialah dipanggil nama mereka di hari kiamat nanti. Kemudian kerana apa? Di situ perkataan ghurran. Okey, kita ada perkataan ghurran dalam keadaan bercahaya pada wajahnya. Di sini kita ada dua perkataannya. Satu disebut dengan ghurran muhajjalin. Okey, saya tulis ya di whiteboard di sini.
kita ada dua perkataan di dalam hadis. Ghurran muhajjalin. Okay, kita pergi kepada perkataan yang pertama terlebih dahulu. Ghurran muhajjalin di sini dalam keadaan yang bercahaya pada wajah. Jelas kepada kita, untuk perkataan ghurran maksudnya cahaya wajah. Dengan mendammahkan huruf ghain, huruf ghain tu kan kita baca dengan baris depan. Ghurran. Dan mentasydidkan, ada sabdu ya pada huruf ra. Kata ini adalah bentuk jamak dari kata agharra dan artinya yang memiliki bercak putih pada wajah. Maksudnya ada kesan. Orang ini disebut sebagai mereka yang memiliki kesan-kesan ataupun bekas-bekas putih pada wajah. Jadi kebiasaannya perkataan ghurran ini digunakan untuk kuda. Okay? Makna asal kata ghurratun adalah bercak putih ataupun kesan putih yang terdapat pada kening kuda. Kebiasaannya perkataan itu digunakan untuk kuda. Dalam perkembangannya, jadi maknanya untuk penggunaan lain lah kita kata begini. Perkataan ghurran digunakan untuk mengungkapkan kecantikan. Jadi kalau ada orang yang wajahnya putih, kan, kita tengok gebunya Ustazah Sakinah tu ya, muka dia muka dia putihnya, Allah Akbar, tengok pandang tak jemu, orang kata cahaya gitu kan. Jadi orang biasa guna, kalau orang Arab ni mereka guna perkataan ghurran untuk menunjukkan ada kecantikan, kemuliaan ya pada wajah itu. Yang mana dikatakan mengungkapkan kecantikan dan juga bukan hanya kecantikan tapi kemasyhuran. Kan di situ kepopularan dan sebutan yang baik. Jadi ada 3 ciri di sini untuk perkataan ghurran. 1, cantik. 2 adalah masyhur. 3 ialah kita sebut tadi satu sebutan yang baiklah untuk menyifatkan untuk kita describe seseorang. Okey, jadi ada 3 ciri untuk perkataan ghurran di situ. Yang dikatakan sedangkan yang dimaksud dalam hadis ini adalah cahaya yang memancar pada wajah-wajah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan ciri-ciri yang ada pada perkataan ghurran itu tadi yang dijelaskan dalam kitab kita, tapi bila kita baca hadis ini, bila Nabi kata inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran, ia adalah sesuatu yang khusus pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana nanti di hari kiamat wajah mereka bercahaya kerana bekas air wuduk yang mereka ambil ketika di dunia. Ya, baik. Seterusnya, adapun kata ghurran dengan dibaca mansub, iaitu belakang tu kan dia baca dengan mansub. Okey. Baris atas, ghurran. Berfungsi sebagai maf'ul dari kata yuda'auna. Kita tak apalah itu dalam ilmu nahwu lah, nanti nak jelaskan panjang pula. Atau boleh juga sebagai hal. Hal tu maksudnya kita nak terangkan keadaan seseorang. Ya, yang bererti bahawasanya pada saat dipanggil di hadapan orang-orang yang menyaksikan, mereka dipanggil dengan sifat tersebut. Dan mereka memang dalam keadaan seperti itu. Jadi kita ada 2 lah yang boleh kita faham menerusi perkataan ghurran di sini. Satu ialah bila umat Nabi SAW nanti dibangkitkan di hari kiamat, umat Nabi SAW kebiasaannya mereka ini adalah umat yang wajahnya bercahaya. 1. Kedua, yang kita fahami juga daripada perkataan ghurran itu tadi ialah mereka akan dipanggil dalam keadaan yang mana wajah mereka
bila dilihat oleh orang lain kan, dia panggil, ya Som, panggil Som, panggil Som, oh Som jalan pun muka, oh cahaya, kita dah tahu dah. Boleh dapat bayangkan ya, keadaannya begitu. Dia bangkit tu, orang nampak tu, sebab tu dia kata orang yang menyaksikan. Ya, orang yang menyaksikan melihat dia dipanggil dalam keadaan bercahaya, kita dah tahu dah. Ni orang ni dia berwuduk. Itu maksudnya. Okey? Baik. Seterusnya di sini kita ada perkataan muhajjalin. Sebab tu tadi saya bagikan dua ya tadi. Perkataan muhajjalin di situ dalam keadaan bercahaya pada tangan dan kaki. Ini beza antara ghurran dengan muhajjalin. Kalau ghurran, dia fokus pada wajah. Tapi kalau muhajjalin, cahayanya pada tangan dan kaki. Yang mana dijelaskan kepada kita di situ, dibaca dengan huruf ha dan huruf jim. Kata ini diambil dari kata tahjil, iaitu bercak kesan, kesan putih pada 3 dari 4 kaki kuda. Masih lagi ya, perkataan-perkataan ini kebiasaannya asalnya digunakan untuk kuda. Jadi asal katanya adalah al-hijl dengan mengkasrahkan huruf ha. Jadi huruf ha itu dibaca dengan baris bawah, asal perkataan ini ya. Dan artinya al-khalkhal, iaitu gelang kaki. Sedangkan yang dimaksud dalam hadis ini adalah cahaya. Tapi itu hanya kita bincang tentang asal-usul perkataan muhajjalin lah ya. Namun yang penting ialah kita nak kata perkataan muhajjalin ini dia fokus pada cahaya tangan dan kaki untuk membezakan dengan perkataan ghurran. Kalau perkataan ghurran dia hanya fokus pada cahaya di wajah seseorang. Baik, di sini ya kita ada pendapat daripada Al-Halimi yang diberikan di situ, yang mana dia menjadikan hadis dalam bab ini sebagai dalil bahawa di antara karakteristik umat Islam adalah berwuduk. Jadi dia kata ciri-ciri umat Islam adalah berwuduk. Ini umum. Pendapat yang dikemukakan oleh Al-Halimi di sini disebut secara umum, yang mana dia kata ciri-ciri umat Islam secara keseluruhannya adalah berwuduk. Jadi kan dia kata namun pendapatnya tersebut perlu dikoreksi. Tapi di sini Imam Ibn Hajar kata pendapat itu kita perlu perbaiki lagi lah pendapat dia. Kerana selain karakteristik ini juga dimiliki oleh umat lain. Maksudnya umat selain umat Nabi SAW. Sebab begini, bila Al-Halimi dia kata karakteristik umat Islam, dia maksudkan pada umat Nabi SAW. Tetapi Imam Ibn Hajar kata begini, umat selain umat Nabi SAW juga mereka berwuduk. Mereka berwuduk. Jadi tak tepat kalau kita nak kata dia hanya milik umat Nabi SAW untuk menunjukkan ciri-ciri dia. Okey. Jadi dijelaskan kepada kita di sini, Al-Bukhari pun meriwayatkan sebuah hadis sahih tentang kisah Sarah dalam menghadapi seorang raja yang akhirnya menghadiahkan Hajar. Ingat kisahnya? Apa kisahnya? Nabi Ibrahim bawa dia ke satu negeri. Lepas tu, apa jadi? Dia kata apa? Dia mengaku dia saudara dia. Okey, lepas tu apa jadi? Sebab raja tu garang. Sebab raja tu gatal. Ada pula perkataan gatal kat sini. Oh, jadi raja gatal. Habis kalau raja gatal cakap dia adik kita pun dia nak juga apa? Betul tak? Orang kalau dah gatal ni dia tak kisah.
Okeylah, ini dah cerita lain pula. Tapi betul saya kata, orang kalau dia kalau dah dikuasai oleh nafsu dia tak kisah siapa. Betul tak? Dia tak kisah siapa. Sebab tu beza. Haiwan dengan manusia ni beza. Okay. Kalau manusia ni kalau dia dikuasai oleh nafsu, dia tak kisah anak ke apa kan, dia kacau juga. Tapi kita lihat di sini, kenapa saya cakap pasal benda ni? Jauh pula pergi. Okey, pasal Hajar dengan Sarah. Okey, baik. Al-Bukhari pun meriwayatkan sebuah hadis sahih tentang kisah Sarah dan dalam menghadapi seorang raja yang akhirnya menghadiahkan Hajar. Di situ disebutkan tatkala raja itu berhasrat mendekati Sarah, Sarah segera berwuduk dan solat. Jadi ada riwayat yang menceritakan sedemikian. Sarah ni ketika dihantar bertemu dengan raja tu kan. Sebab raja ni dia memang betul lah tadi cakapnya, tak boleh lah orang kata pantang nampak perempuan yang jambu kan. Nampak perempuan yang lawa sikit je dia nak, begitulah. Jadi ketika Nabi Ibrahim dan Sarah dia masuk, para ulama tafsir, para ulama hadis menyebutkan bahawa tempat ini namanya Mesir. Jadi bila dia masuk sebuah negeri yang namanya Mesir itu, ada pengawal ni dia laporkan tentang seorang lelaki masuk tempat kita ni dengan seorang wanita yang cantik. Jadi raja ni kan, raja ni disebut sebagai raja yang zalim di antara yang paling zalim. Disebut begitu, dikenali dengan gelaran yang sedemikian. Jadi bila raja ni dengar, dia kata, okey, panggil wanita ini kan. Dia utuskan pengawal untuk bertemu dengan Nabi Ibrahim untuk bawa Sarah tu tadi pergi supaya ambil Sarah ni pergi, datanglah bawa kepada dia. Jadi ketika pengawal ni datang, mereka tanya kepada Nabi Ibrahim ni, siapa? Man hazih? Tanya, siapa wanita ni? Jadi Nabi Ibrahim kata, dia saudara perempuan saya. Dia gunakan perkataan itu. Kenapa Nabi Ibrahim guna perkataan itu? Jadi raja tu tak kacau. Ini semua fikir pasal raja kacau dia je. Macam mana? Ya. Kalau dia mengaku dia isteri dia, nanti dia akan dibunuh. Sebab itu isteri dia. Kalau abang tak kena bunuh. Kalau abang kena minta izin. Baik, pertama sekali kita lihat di sini. Bila Nabi Ibrahim kata, dia itu adalah saudara perempuan saya, kerana di tempat tersebut tidak ada orang Muslim melainkan mereka berdua. Yang kita tahu ialah kita Muslim ini adalah bersaudara. Betul tak? Seagama bersaudara. Jadi pertama sekali kenapa dia kata begitu? Ialah dia bukan berbohong ya. Nanti takut pula tiba-tiba timbul isu, Nabi Ibrahim seorang nabi tapi dia berbohong. Bukan begitu maksudnya. Tetapi ialah di samping untuk menyelamatkan keadaan tadi. Namun apa yang disebutkan ada benarnya. Kerana Hajar dan mereka berdua adalah orang yang beriman kepada Allah di tempat itu. Tidak ada orang lain. Jadi mereka ni adalah bersaudara. Secara umumnya begitu. Dan Nabi Ibrahim setelah dia jawab soalan pengawal tadi kan, dia masuk, dia jumpa Sarah. Dia kata kepada Sarah, tadi orang tu datang, saya cakap dengan dia, aku cakap dengan dia, engkau adalah saudara perempuan aku. Nanti kalau mereka tanya, jangan cakap pula kamu isteri saya. Okey, la tukadzibi ni dia kata. Kamu jangan mendustakanlah apa yang saya cakap tadi. Okey? Jadi pergi ke sana. Jadi dia pun pergi. Bila dia pergi tu, memanglah jumpa dengan raja yang tadi apa Kak Som kata? Gatal. Raja yang zalim tu. Ya, dia jumpa raja yang zalim tu. Masuk jumpa dengan raja itu, di sinilah dalam banyak riwayat menyebutkan bahawa raja ini memang dia berniat yang tidak baik terhadap Sarah.
Maknanya dia nak bersama dengan Sarah lah ya, dengan bahasa lembut yang kita guna di sini ya. Dia nak bersama dengan Sarah. Tapi Sarah ni, ialah dia isteri kepada Nabi. Allah Subhanahu Wa Taala menjaga dia. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, bila saya rujuk, tidak menceritakan dengan lebih detail lah. Walaupun dia kata tadi Imam Al-Bukhari ada mendatangkan riwayat itu. Mungkin ada tapi saya tak jumpa ke bagaimana. Namun memang bila kita rujuk bahawa pada masa itu Sarah ketika raja ni nak sentuh dia, dia bangun, dia ambil wuduk dan dia solat. Secara jelasnya dalam riwayat Imam Ahmad. Ya, dalam riwayat Imam Ahmad menyatakan tentang dia bangun fatawadda'a fasalla. Dia bangun tu dalam keadaan yang mana dia berwuduk lalu dia salat. Dan dia doa kepada Allah. Dia kata apa kepada Allah? Allahumma in kunta ta'lamu anni amantu bik. Dalam salatnya dia doa kepada Allah. Ya Allah, sekiranya engkau memang tahu bahawasanya aku ini beriman kepada engkau. Ini dalam doa dia ini. Wa bi rasulik, dan juga beriman kepada rasulmu. Kemudian dia kata wa ahsantu farji illa ala zawji, dan aku wa ahsantu farji, dan aku mensucikan. Maknanya kalau dalam bahasa kita kata aku hanya peruntukkan kemaluan aku untuk suami aku. Ini doa dia. Okey, lalu dia kata apa? Fala tusallit 'alal kafir. Maka jangan biarkan si kafir ni, maksudnya si raja yang jahat ini menguasai aku. Jadi ini doa yang dipanjatkan Sarah ketika dia solat. Itulah yang berlaku kan, yang ceritanya yang tangan raja tu dia jadi bengkok ketika dia nak sentuh Sarah tu kan. Tangan dia jadi bengkok. Lepas tu raja ni kata kepada Sarah, doa kepada Tuhan engkau untuk pulihkan tangan aku seperti mana biasanya. Itu yang buat tangan raja tu jadi biasa bila Sarah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hal tersebut berlaku sebanyak 3 kali. Sebab raja ni degil. Ya, kali pertama tangannya dah bengkok tadi kan. Nak pegang tu kan. Jadi Sarah doakan kepada Allah sebab atas permintaan raja ni. Kerana apa dia fikir gini? Dalam bilik ni hanya saya berdua saja dengan raja ni. Kalau raja ni mati, pengawal masuk, mereka akan kata saya bunuh dia. Betul tak? Akhirnya saya pula yang akan dihukum bunuh. Sebab tu dia doa kepada Allah, oh kalau kita biar padan muka dia. Padan muka dia, gatal sangat nak pegang-pegang orang. Padan tangan kau gitu. Kita lah kan, tapi kena fikir jauh di sini. Sarah ni fikir jauh. Sebab tu dia doa kepada Allah supaya pulihkan tangan raja tu tadi. Bila tangan raja tu pulih, dia ni degil, dia pegang lagi. Nak pegang lagi lah, belum pegang lagi. Nak pegang lagi. Bila dia nak pegang lagi, jadi balik. Dia minta lagi Sarah, doakan kepada Allah. Baik balik tangan dia. Dah tu kali kedua tu, kali ketiga nak pegang lagi. Pegang juga. Tak jadi pegang juga. Tangan dia bengkok lagi. Bila kali ketiga ni, dia minta sekali lagi Sarah supaya doa kepada Allah. Terus dia kata apa kepada pengawal dia? Kalian hantarkan kepada aku bukan manusia. Kalian hantarkan kepada aku bukan manusia. Kemudian dia bebaskan Sarah, balik jumpa suami dia, kan Nabi Ibrahim lah pada masa itu, dengan menghadiahkan Hajar. Sebab tu tadi kan dalam kitab kita ni kata apa? Menghadapi seorang raja yang akhirnya menghadiahkan Hajar. Raja itu hadiahkan Hajar kepada Sarah lepas peristiwa itu. Namun yang penting di sini ya, disebutkan di situ dalam riwayat ini, dalam hadis ini disebutkan bahawa tatkala raja itu berhasrat untuk mendekati Sarah, Sarah segera berwuduk dan solat. Kemudian Sarah baca doa tadi tu. Okey? Baik. Jadi bila kita baca riwayat yang menunjukkan bahawa Sarah dia berwuduk. Jadi adakah tepat untuk kita katakan bahawa wuduk itu hanyalah untuk menunjukkan ciri umat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebab Sarah hidup pada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, bila kita lihat kepada riwayat ini menunjukkan bahawa umat selain daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengamalkan ibadah wuduk itu tadi. Jadi pendapat Al-Halimi yang mengatakan bahawa
Wuduk adalah karakteristik umat Nabi SAW. Ia adalah pendapat yang dikoreksi oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani yang mana dia mendatangkan riwayat Sarah itu tadi. Yang menunjukkan kepada kita Sarah pada itu adalah umat Nabi Ibrahim. Tetapi dia juga mengamalkan amalan berwuduk pada masa tersebut. Ya, begitu juga di sini didatangkan kepada kita dengan sebuah kisah. Iaitu Al-Bukhari juga meriwayatkan kisah Juraij. Apa yang berlaku pada Juraij? Juraij Ar-Rahib. Dia kena fitnah. Fitnah apa? Wanita itu hamil. Kemudian dia kata itu anak Juraij. Asalnya kenapa berlaku begitu? Doa ibu dia. Ibu dia doa apa? Ni cerita duduk. Excited cerita. Orang belakang senyap je. Ceritalah korang. Kita cerita kat belakang pun saya tak dengar. Kesian orang belakang. Okey, macam inilah. Nak bagi semua dengar biar saya yang cerita. Kisah Juraij ini ya, kita lihat. Juraij ini seorang ahli ibadah pada zamannya. Ya, jadi bila Juraij ini dia adalah seorang ahli ibadah pada zamannya. Juraij pada masa itu dia sedang beribadah. Jadi ibu dia datang. Ibu datang ke rumah dia, tempat dia beribadah itulah. Dan pada masa tu dia tak jawab. Dia tak jawab bila ibu dia panggil dia kan. Sebab dia dalam keadaan solat. Masa tu dia fikir, masa tengah solat tu dia kata dalam hati dia nak berhenti solat ataupun nak attend mak dia tu lah kan, mak yang datang. Tapi dia teruskan solat dia. Pada masa itu ibu dia agak sedikit marah. Ya, ibu dia marahlah sebab aku datang rumah ni tak buka pintu kan. Tak orang tak kita, kalau kita pun sama juga. Datang rumah anak kita. Ketuk-ketuk tak buka-buka, penat tangan aku ketuk-ketuk kan. Kalau rumah kau ada bel tak apa juga. Macam tu kan. Ketuk-ketuk tak buka. Sampai sakit tangan aku ni, kita dah mengamuk dah ke depan pintu kan. Jadi mak dia macam tu lah. Namun ibu dia ada terdoa. Kita kata terdoa lah di sini kan. Dia kata, engkau takkan mati kan, sebelum engkau melihat wajah seorang wanita pelacur. Gitu-gitu. Doa mak dia, wanita yang tak baiklah. Kemudian ada satu keadaan ataupun satu ketika di mana memang betul. Ada seorang wanita yang tak berapa baik ni kan, dia datang jumpa dengan Juraij ke rumah ibadahnya itu untuk berzina. Dia ajak Juraij. Tapi Juraij ni Masya Allah Tabarakallah, seorang ahli ibadah yang pada masa itu, dia tolak lah. Dia menolak apa yang dipelawa oleh wanita yang begini. Jadi wanita ni pergi dalam keadaan yang tak puas hati. Dia dendam. Ini permulaan kisahnya. Dia dendam dengan Juraij. Jadi dia jumpa dengan seorang pengembala kambing. Dia buat hal dengan pengembala kambing tu. Dia buat hal dengan pengembala kambing tu sampailah dia mengandung. Bila dia mengandung, dia melahirkan. Orang tanya, ni anak siapa? Dia kata anak Juraij. Dia kata itu adalah anak Juraij. Jadi apa orang buat? Orang pergi ke tempat ibadah dia. Mereka robohkan rumah dia, mereka pukul dia. Jadi dalam kisah ini, dalam riwayatnya menunjukkan, Juraij pada masa itu, dia berwuduk dan dia solat. Selepas itu, dia tanya bayi itu. Kisah ini dimasukkan dalam riwayat yang menunjukkan dalam sejarah agama kita, ada 3 bayi yang boleh bertutur. Pertama, Nabi Isa. Ini Nabi SAW sebutkan dalam hadisnya. Kedua, kisah Juraij ini. Jadi baby ini, Juraij tanya kepada dia, siapa ayah kamu? Dia kata, Ar-Ra'i. Bayi ini bertutur. Ayah aku adalah pengembala kambing. Jadi orang ramai yang pada masa tu kan, mereka ni dah burukkan Juraij. Mereka dah robohkan istana dia. Mereka dah robohkan tempat ibadah dia. Mereka dah pukul dia tadi kan. Mereka pun minta maaf kepada dia. Lalu mereka kata apa? Tak apa Juraij, kita akan binakan tempat ibadah engkau ni, kita buat daripada emas. Mereka kata gitu. Tapi Juraij kata tak. Buat macam biasa je. Kalau kita terima ke tak Kak Sum?
Orang roboh rumah kita. Dah tu dia kata, tak apa, tak apa. Som, nanti aku bina rumah kau, aku buat daripada emas permata mutiara. Kak Som kata, nah, Alhamdulillah, terima kasih lah rumah saya. Tak sangka lah ya. Tapi Juraij tidak. Ya, ahli ibadahnya berbeza keadaannya dengan kita kan. Tak, bukan Kak Somnya, kalau saya pun sama juga. Saya minta, Alhamdulillah, terima kasih. Ya, jadi si Juraij ni kata apa? Tak, binakan saja. Daripada tanah, macam biasalah. Rumah macam biasa sahaja. Jadi, daripada kedua kisah tadi, pertama kita ada kisah Sarah. Kedua kita ada kisah siapa tadi? Juraij. Ya, kisah Sarah dan kisah Juraij menunjukkan kepada kita kedua-dua mereka ini bukan umat Nabi SAW. Mereka hidup pada zaman lain. Ya, bukan zaman Nabi SAW. Tetapi adakah mereka berwuduk? Berwuduk. Untuk menunjukkan bahawa berwuduk itu bukan hanya milik umat Nabi SAW. Ciri-cirinya bukan hanya khusus untuk umat Nabi SAW. Jadi datangkan dengan bukti yang sedemikian. Baik, seterusnya dilihat di sini, zahirnya yang menjadi karakteristik umat ini adalah memiliki cahaya pada wajah, tangan dan kaki kerana bekas wuduk, bukan kerana wuduk itu sendiri. Jadi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dijelaskan kepada kita, secara zahirnya yang menjadi karakteristik kita sebagai umat Nabi SAW bukan wuduk itu, tetapi bekas air wuduk yang dulu kita buat masa kita di dunia. Sekarang kita buat masa kita hidup ini. Itu yang menjadinya. Sebab kalau nak kata tentang wuduk ni, umat-umat lain pun berwuduk. Jadi macam tak sedap lah kalau nak kata, oh ni kita wuduk, kita punya tidak. Tapi sekarang ni, sebagaimana yang terdapat dalam hadis, menunjukkan kepada kita bekas air wuduk itulah yang menjadi penyebab wajah, tangan, kaki seseorang bercahaya di hari kiamat. Itulah yang menjadi ciri-ciri umat Nabi SAW. Sebab ada juga kan tadi kita bincang ummatul ijabah wa ummatul da'wah. Ada umat Nabi yang ijabah, ada umat Nabi yang dakwah. Kalau kita nak kata wuduk tu nanti kan semua orang. Sebab kita pun tahu juga ada di kalangan kita yang non-Muslim pun kadang-kadang usaha untuk berwuduk dan sebagainya kan, untuk rasa macam mana. Kan ada juga umat Nabi. Ialah umat Nabi SAW yang non-Muslim, yang mana praktis nak puasa dan sebagainya, betul tak? Tapi adakah nanti di hari kiamat dapat? Tak sama. Praktisnya praktis tapi tak sama. Sedangkan umat Nabi SAW. Sebab tu dia berbeza. So sekarang ni kita bincang nak bezakan. Ya, umat-umat yang terdahulu, umat Nabi sekarang, tapi yang sekarang pun ada bezanya. Namun yang kita nak khususkan dalam konteks perbincangan hadis ini ialah tentang mereka yang dah menerima agama, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, kemudian mereka mempraktikkan wuduk itu tadi. Dalam keadaan keimanan tersebut, hinggalah ke akhir zamannya nanti dibangkitkan daripada kubur mereka kan, itulah yang akan adanya ciri-ciri ini pada diri mereka. Begitu ya maksud hadis ini. Dan perkara ini sebagaimana yang ditegaskan dalam riwayat Imam Muslim, iaitu dari Abu Hurairah juga secara marfu', yang mana dia kata, Sima laysat li ahadin ghairikum. Ciri yang tidak dimiliki oleh seorang pun selain kalian. Itu maknanya bekas wuduk itu tadi. Ya, tidak ada yang dimiliki selain kalian. Dan dalam hadis Huzaifah juga disebutkan riwayat semisalnya, adapun makna kata sima sendiri dengan mengkasrahkan huruf sin dan mensukunkan huruf ya adalah bermaksud ciri. Karakteristik tadilah ciri-ciri yang ada pada umat Nabi SAW yang disebut sebagai cahaya pada anggota bekas air wuduk itu tadi. Dan pendapat Al-Halimi di atas, saya habiskan ya pendapat ini, nanti kita selesaikan. Pendapat Al-Halimi di atas tidak disanggah oleh telah disanggah oleh sebahagian ulama dengan hadis apa tu? Dengan hadis hadza wudu'i.
wa wudu'ul anbiya'i qabli. Ini adalah wudukku dan wuduk para nabi sebelumku. Jadi ada hadis, ya, ada hadis yang lain yang mana para ulama yang lain mereka menyanggah pendapat Al-Halimi, di mana yang tadi kan awalnya dia kata wuduk adalah karakteristik umat Nabi SAW, tetapi di kalangan ulama yang menyanggah pendapat ini mereka mendatangkan hadis tersebut yang mana mengatakan hadza wudu'i wa wudu'ul anbiya'i qabli. Maksudnya ini adalah wudukku dan wuduk para nabi sebelumku. Tetapi hadis ini dhaif. Ya, hadis ini dhaif seperti yang sudah dijelaskan. Sehingga riwayat tersebut tidak boleh kita jadikan hujah kerana kelemahannya. Namun, ada kemungkinan lain iaitu wuduk termasuk karakteristik para nabi. Maknanya para nabi dan umat-umat yang lain, mereka memang, iaitu umat yang beriman kepada Allah, mereka memang ada mengamalkan wuduk itu tadi. Kerana para nabi mereka berwuduk. Okay? Tetapi, keadaan tersebut bukanlah kita kata untuk umat mereka, yang mana cahaya tadi. Kerana ia adalah kecuali untuk umat ini, iaitu umat Nabi SAW. Namun tanpa kita menafikan amalan wuduk itu memang sudah wujud pada umat-umat yang sebelumnya. Okey, wallahu a'lam bissawab. Itu saja perbincangan kita pada pagi ini. Baik, ada apa-apa soalan? Apa dia? Sorry, tak dengar. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Adakah caranya sama ke tidak? Wallahu a'lam. Tapi katakan amal wuduk. Yang penting ialah bila kita kata berwuduk ni, dia lebih kepada sesuatu keadaan yang membersihkan diri. Okay, yang membersihkan diri daripada kekotoran lah pada diri seseorang. Begitu. Mungkin pada zaman pada umat zaman dahulu pada masa itu mereka hanya membersihkan diri, wallahu a'lam lah, saya pun tak pastilah tentang hal tersebut. Okey. Baik, itu sahaja perbincangan kita pada pagi ini. Terima kasih. Mudah-mudahan kita jumpa pada minggu hadapan. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.